Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak semua? Saya harap dan saya doakan awak semua sihat-sihat. Jaga diri sekarang, batu pahat kes makin naik. Take care of yourself, take care of your family. Sentiasa ingatkan semua orang untuk jaga SOP. Alright, hari ni saya akan ajar awak tajuk Captain Nobody novel. Alright, dia ada 15 markah. Paper 2. Betul? Betul lah, paper 2, section B. Novel. Alright, ada 15 markah. You have to know the story. Macam saya cakap sebelum ni, kalau tak awak susah nak jawab. Yes, you can cut it short, baca summary, tapi dia still the best is you read it by yourself. Alright, tak apa. Hari ni saya akan tolong awak ceritakan cerita ni secara ringkas dan awak double check. For those yang dah habis baca, awak tengok betul tak yang awak faham tu dengan kefahaman yang sepatutnya. Yang belum habis baca, ambil kesempatan tengok video ni. Awak dengar yang saya cerita ni. Inilah cerita dia, serba ringkas sinopsis lah untuk buku ni. Kalau awak dengar sampai habis, insyaAllah awak boleh faham cerita buku ni pasal apa, cerita ni, Captain Nobody ni pasal apa, insyaAllah. Alright, okay. Sebelum tu baca doa dulu, pause video ni. Pause, saya baca lah. Saya baca, awak doa, awak amin je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alright. Alamak, nampak muka saya pula. Alright, okay, tak apa. Mudah-mudahan awak faham apa yang saya ajar ni. Kalau tak, ulang. Kalau ada tak faham juga, nanti awak boleh hubungi saya direct. Saya akan cuba sehabis baik untuk buat awak faham. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright, okay. Dalam cerita ni ada beberapa watak utama yang awak semua kena tahu. Yang pertama sekali, Captain Nobody atau nama sebenar dia adalah Newton Newman. Right. Newton Newman ataupun Captain Nobody ni, dia ada dua kawan baik yang dipanggil JJ dengan Cecil. Right, JJ dengan Cecil. JJ ni dia merupakan seorang perempuan yang paling tinggi dalam batch diorang, dan dia amat mementingkan grammar. Dia macam, dia tak boleh tengok kesalahan grammar kalau kawan-kawan dia buat ke, dia jalan-jalan tepi jalan ke, dia nampak dia tak boleh. Alright, yang kedua Cecil. Cecil ni suka muzik. Dia suka sangat muzik, dia suka instrumen muzik, terutamanya drum. Dan Newton Newman ni ataupun Captain Nobody ni, dia ada seorang abang yang bernama Chris Newman. Alright, Chris Newman. Dia kalau belakang dia Newman tu nama family lah. Alright, Chris Newman ni pula, abang dia ni adalah seorang pemain American football. Alright, American football ni dia macam rugby, tapi dia macam rugby lah, lebih kurang lah. Right. Kalau dekat Malaysia kita popular dengan bola. Kalau American ni dia popular dengan American football. Sukan nombor 1 negara dia lah. Alright, lebih kurang lah. Jadi abang dia ni bagus main. Pemain yang sangat bagus, pemain yang sangat popular dan famous. Watak yang seterusnya adalah ada watak mak dan ayah kepada Newton Newman ni. Dalam watak ni dia tak ada bagi ni lah, dia panggil mom and dad sajalah, dia tak ada nama spesifik lah. Alright, watak lain lagi awak perlu tahu adalah Daryl Phipps. Daryl Phipps adalah satu teammate, satu rakan pasukan lah senang kata. Teammate dengan dengan Chris ni dalam satu tim dia. Dan yang seterusnya adalah Reggie Ratner. Alright, Reggie Ratner ni pula dia tim lawan. Dia macam musuh utama. Kalau dia lawan berdua ni, dia macam kumpulan Chris ni dengan kumpulan Reggie Ratner ni biasa lawan. Dia orang ni pemain utama lah, alright. Macam musuh utama lah senang kata. Alright. Okay, tu watak-watak. Sekarang kita masuk dalam cerita pula. Okay, cerita Captain Nobody ni dia mengisahkan tentang seorang budak 10 tahun yang bernama Newton Newman yang mempunyai keyakinan diri yang sangat kurang. Alright, berbeza dengan abang dia Chris Newman yang sangat popular di sekolah. Pada sekolah, bukan setakat kat sekolah, satu bandar tu, macam kalau Batu Pahat ni, satu Batu Pahat kenal abang dia ni. Alright. Okay, macam pemain yang paling popular lah kat Batu Pahat ni, paling dia akan wakil Batu Pahat, dia akan macam itulah lebih kurang. Right. Okay, jadi Newt ni dia mempunyai kawan baik yang bernama Cecil. Cecil dengan JJ. Okay, dekat sekolah dia orang ni taklah dipandang sangat. Biasanya macam kena bully jugalah. Kalau ni kena pijak kasutnya, kalau kat kantin kena tolak. Orang tak nak duduk dengan dia orang lah. Macam itulah. Macam kena bully lah senang kata. Alright. Orang tak kisah pasal dia orang. Alright.
Pada hari Jumaat terakhir bulan Oktober, satu bandar Appleton tu tengah kecoh tentang perlawanan akhir American football antara pasukan abang Captain Nobody ni, Chris Newman, dengan Reggie Ratner tu lah, pasukan Reggie Ratner tu. Okay. Waktu ni semua orang tengah sibuk bercerita tentang perlawanan akhir American football antara kumpulan yang Ferocious Ferret, kumpulan abang dia Ferocious Ferret ni, dengan kumpulan The Chargers, kumpulan Reggie Ratner tadi. Alright, okay. Sebelum ni, kumpulan The Chargers ni, dia macam power lah, dia memberi tentangan hebat untuk pasukan abang Captain Nobody ni, yang akhirnya semua orang melaga-lagakan antara Chris Newman dengan Reggie Ratner. Semua orang cakap, malam ni game hebat, kita nak tengok adakah si Chris Newman ni ataupun Reggie Ratner ni yang akan menang. Tak tahu, sebab dua-dua tim sangat kuat, sangat hebat. Right, so orang macam menanti-nantikan perlawanan ni, dan nak tengok perlawanan ni. Alright, so pagi tu si Nathan Newman ni, dia excited. Dia baca surat khabar, dia tengok nama abang dia ada kat surat khabar, dia pun excited nak beritahu mak ayah dia tentang perlawanan malam ni. Malam tu lah, 10 bulan tu. Tapi mak ayah dia ni terlalu sibuk, sangat-sangat busy. Newt ni dia bangun pagi, dia buat sarapan, tapi mak ayah dia langsung tak makan sebab dua-dua tu terlalu sibuk tengah jawab panggilan telefon pagi-pagi. Newt ni dia rasa dia macam tak berguna dekat rumah tu, so dia nak buat yang dia rasa dia ni berguna, function. Dia pergi naik atas, dia kejut abang dia dan dia jerit, hit the shower. Hit the shower. Macam tu lah, lebih kurang lah. Alright, dia nanti, ini penting awak kena ingat Alright, pada waktu yang sama, budak-budak ni, dia orang sibuk fikir pasal Halloween. Alright, waktu tu dah nak dekat Halloween jugalah, soon lah. Alright, termasuklah si Newt JJ dengan Cecil. Ni tiga kawan ni, dia fikir macam, biasa Halloween ni dia ada pakai kostum lah. Halloween nak pakai apa macam tu lah. Right, jadi dia orang mikirkan pasal bosan dah pakai baju kakak-kakak dia orang, abang-abang dia orang pun discuss, dia orang bincang, jom lah kita buat kostum kita sendiri. Alright, jadi kali ni Cecil cadangkan semua orang buat pakaian berdasarkan dia orang punya inner other. Maknanya dia kata dia orang nak impikan jadi apa, dia orang secara dalamnya dia orang nak jadi sebagai apa, tapi dia orang tak dapat. Dia orang minat apa, dia orang nak guna tema tu lah. Macam okay, kita buat pakaian Halloween berdasarkan tema ni, kita nak jadi apa. Right, jadi sekarang gini tibalah masa untuk perlawanan Ferocious Ferret melawan The Chargers. Okay, alright, okay, masa perlawanan tu sangat sengit. Alright, pada suku akhir ataupun kalau in English we call final quarter, pada masa suku akhir tu kedua-dua pasukan seri. Alright, tetapi pada 45 saat terakhir The Chargers ni telah mendahului dengan 2 mata. Alright, tapi kumpulan abang si Captain Nobody ni, The Ferocious tu, bermain dengan bersungguh-sungguh, dia tak putus asa. Dan pada 7 saat terakhir tu, akhirnya si Chris Newman ni, abang kepada Captain Nobody ni, dia dapat buat final touchdown. Dia dapat bola tu, dia dapat pergi ke tempat lawan lah. Dan akhirnya kumpulan tu menang dan semua orang happy. Tapi tiba-tiba satu padang tu senyap sebab tiba-tiba Chris Newman ni tak sedarkan diri dan dia dikejarkan ke hospital dan didapati dianya koma. Jadi semua orang pening, bingung. Kenapa pula tiba-tiba abang dia ni koma? Adakah sebab Reggie Ratner yang buat? Atau dia orang tak tahu. Tapi semua orang fikir yang Reggie Ratner lah yang buat dan punca si Chris Newman ni koma. Yelah, macam musuh ketat. Alright, okay. Jadi disebabkan Chris Newman ni masuk hospital sebab koma, si Nathan Newman ni dia tak boleh fikir dia nak pakai baju apa untuk parti Halloween tu. Alright, okay. Sebab kawan-kawan dia dah nak sampai, abang dia berkoma, jadi dia tak ada baju nak pakai apa. Dia tak prepare lagi, dia sibuk kan. Okay, jadi sekarang ni Nathan Newman ni, okay, ini hint dia macam mana dia boleh berubah jadi Captain Nobody. Alright, okay, ini antara babak yang penting, antara isu yang penting, elemen yang penting dalam cerita ni. Macam mana Nathan Newman ni boleh jadi Captain Nobody. Alright, masa petang Halloween tu, dia tak ada idea nak pakai baju apa. Jadi sebab abang dia baru masuk hospital koma, mak dia pun nangis, mak ayah dia sedih apa semua, mana boleh fikir kan. Okay, jadi pada satu hari tu dia nampak mak dia tengah nangis sambil pegang sweatshirt abang dia. Okay, dia fikir, dia macam apa aku boleh tolong mak aku ni supaya mak aku tak sedih. Jadi dia pun cepat-cepat tukar baju dan pakai jersey abang dia yang warna purple. Ibaratnya dia nak macam happykan mak dia lah, dia nak hiburkan hati mak dia. Tiba-tiba dia masuk je bilik-bilik mak dia, mak dia dah pergi ke hospital. So dia tak dapat nak tunjuk baju dia tak dapat nak happykan mak dia tu. Alright, okay, so tak lama lepas tu kawan-kawan baik dia pun sampai. Si JJ dengan pakai baju favorite character dia dalam buku cerita dia, iaitu Splendida. Nanti saya tunjuk gambar. Dan Cecil pula jadi sebagai Mozart. Mozart ni dia pemuzik dululah, dah lama lah, dulu ada minat. Okay. Lepas tu bila dia jumpa Captain Newman ni, kau nak jadi apa ni, pakai baju abang kau ni, pakai baju ni. Lepas tu dia kata, aku ni sebenarnya tak tahu, macam tak boleh pergi kot, aku tak tahu nak jadi apa. Alright, sebab
aku tak sempat nak siap apa semua lah, macam tu lah. Alright, dia kata kau je lah pergi, aku tak payahlah join Halloween kali ni. Contoh macam tu lah. Tapi sebab JJ dengan Cecil ni kawan baik diorang pun cepat-cepat cuba transform, pakai ubah baju yang si Chris ni tengah baju yang si Newton ni tengah pakai jadi sesuatu. Iaitu jadi satu yang gempak. Iaitu jadi dia transform pakaian Newt ni kepada satu pakaian yang gempak, iaitu seluar abang dia warna merah, dia pakai baju yang purple jersey tadi tu. Lepas tu dia pakai sayap yang macam Superman tu warna kelabu. So jadi macam superhero lah senang kata. Alright. So lepas tu si JJ ni dia kata macam tak lengkap. Alright. So dia turunkan macam orang letak kat kepala tu, apa orang panggil saya pun tak tahu, bandana ke apa. So dia buat lubang 2 kain tu. Lepas tu dia buat macam tempat untuk mata keluar lah. So mata boleh keluar kat kain tu. So dia turunkan ke mata. So dia buat lubang. Jadi jadilah macam superhero. Jadilah macam Captain Nobody. Right. So Newt ni sangat happy dengan pakaian ni, dan dia orang sangat excited untuk pergi ke Halloween party tu. Alright. Jadi masa Halloween party tu, semua orang tertanya-tanya, apa si Newt ni pakai? Jadi apa dia ni? Alright. Tiba-tiba dekat Captain Nobody, dekat Newt ni punya topeng tu ada macam perkataan ada huruf C dengan N. CN tu sebenarnya untuk Chris Newman, abang dia. Tapi si Newt ni dia dapat idea untuk jadikan CN tu sebagai Captain Nobody. So bila semua orang tanya, awak ni jadi apa ni? Pakai baju apa ni? Dia kata Captain Nobody. So dari situlah dia dapat title Captain Nobody tu. Alright, faham? Jadi lepas tu bila dia pakai baju Captain Nobody ni, dia automatik jadi beri satu keberanian kepada Newtman ni. Right, sebelum ni Newt ni tak dipandang, tapi lepas dia pakai baju Captain Nobody ni, dia terus tiba-tiba jadi berani, dia jadi self confident yang tinggi, dia happy. Yalah sebab pakai topeng agaknya kan. Alright. Tapi apa yang bestnya bila dia jadi Captain Nobody ni, mulalah babak yang mana mengatakan Captain Nobody ni superhero. Alright. Sebenarnya dia kebetulan je, tapi dah rezeki dia lah dapat jadi superhero. Alright. Okay. Ada beberapa babak nanti saya ceritakan sekejap lagi. Okay. Bila Newt ni jadi pakai Captain Nobody, dia tiba-tiba jadi macam saya cakap tadi, dia berani, dia lebih berani, dia ada self confidence tinggi. Alright, lepas sekejap. Lepas dia balik sekolah, okey, lepas parti Halloween tu dah habis. Lepas tu dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah, besoknya dia nak pergi sekolah, dia tengok baju dia ni semua dah tak ada, mak dia dah basuh. Jadi dia buat decision, dia pergi sekolah pakai kostum yang Halloween malam tadi dia pakai. Alright. Okay. Lepas tu dia pakai lah semang. Lepas tu bila dia pakai ke sekolah, orang kat sekolah tu surprisingly dia suka. Orang-orang suka dengan watak tu, dengan pemakaian dia tu, dengan aura dia tu, aura Captain Nobody tu. Sebab semua orang macam mula pandang 3 orang ni, dan dia orang start rasa macam dulu Captain Nobody ni macam tak dipandang kan. Newman ni tak ada dipandang. Tapi lepas tu dia pakai kostum yang macam tu, semua orang start tengok dia orang, start suka dia orang, start macam impress lah dengan dia orang. So macam ni Captain Nobody. So Newt pun jadi happy. So JJ dengan Cecil ni pula, dia orang pun tumpang glamour Captain Nobody. So dia orang cakap, tak apa, biar kita orang ni jadi kau punya sidekick. Sidekick ni macam penolong superhero lah. Okay, macam Batman, penolong dia ada Robin Hood. Macam dia lah penolong, setiap superhero tu dia ada sidekick dia lah. Alright. Okay, so dia kata, okay, kita akan bawa walkie-talkie kemana-mana kita pergi in case ada emergency. Alright. Jadi sekarang bermulalah episod-episod babak-babak di mana Captain Nobody ni menjadi hero. Okay, untuk novel Captain Nobody ni, awak kena ingat akronim. Ada akronim yang dah ni saya sediakan adalah DRAW. D-R-A-W. Ada banyak lah akronim. Salah satunya, ada banyak lah. Saya pernah dengar ada Oreo, chocolate Oreo, ada banyak. Tapi yang saya pilih ni DRAW lah. D-R-A-W. Alright, okay. Okay, D untuk drum, R untuk robbery, A untuk aeroplane, dan W untuk water tower. Alright. Okay, ini merupakan 4 insiden penting yang awak kena ingat untuk jawab soalan peperiksaan nanti. Alright. Okay, 4 benda ni adalah bentuk pertolongan yang Captain Nobody beri kepada dalam cerita ni lah. Alright. Okay, yang pertama drum. Okay, drum ni pada satu hari kan diorang ni pakai walkie-talkie kan. Kan tadi saya cakap dia pakai walkie-talkie kemana diorang pergi, betul? Alright, tiba-tiba Captain Nobody ni dia dapat satu macam bunyi daripada walkie-talkie tu. So rupanya bunyi tu daripada Cecil rupanya dia nampak ada satu drum besar, big bass drum,
yang besar dekat dumpster. Dumpster tu macam tong sampah yang besar lah, yang macam kontainer punya tong sampah tu lah. Okay, dia betul-betul nak drum tu, tapi dia tak dapat nak naik sebab terlalu tinggi. Jadi ini dia kata, okay, inilah tugas pertama Captain Nobody, untuk bawa turun drum tu untuk bagi dekat dia. Okay, sebenarnya Captain Nobody ni dia ada satu sifat takut tinggi. Alright, in English kita panggil acrophobia. Okay, acrophobia, takut. He is acrophobic, dia ni takut tinggi. Alright, tapi sebab Cecil ni dia cakap, kau boleh, kau Captain Nobody, tugas ni untuk engkau, tugas ni untuk Captain Nobody je, orang lain tak boleh buat. Kau kena ambil drum tu untuk bagi dekat aku. Alright, so Newt atau Captain Nobody ni pun jadi berani, dan dia pun panjatlah dumpster tu, dan dia bawa turun the big bass drum. Itu pertolongan pertama dia. Alright, pertolongan kedua dia adalah R, robbery. Robbery dalam bahasa Melayu adalah curi kan, rompak kan. Alright, okay, cerita pasal rompakan ni adalah JJ, kawan perempuan dia tu, okay, dia ni kan seorang yang tak boleh tengok kesalahan grammar kan, saya cakap tadi. Dia ni grammar nazis lah, dia tak boleh lah. So dia nampak, dia bila jalan-jalan dekat bandar dia tu, dia nampak signboard dekat Sullivan Jewelry Store, okay, ada kesalahan grammar. Okay, adalah macam spelling error lah, macam contohnya macam carrot gold. Alright, carrot tu K-A-R-A-T, tapi dia eja C-A-R-R-O-T. Salah je kan, carrot tu robak lah. Lepas tu antara yang kedua, dia nak tulis necklace. Alright, necklace, tapi dia salah eja juga, necklace. Okay, adalah salah-salah grammar. Jadi JJ ni dia tak boleh, dia pantang. Dia kata, so dia call Captain Nobody, dia pakai walkie-talkie, kau kena tolong aku bagi tahu Mr. and Mrs. Sullivan ni yang spelling tu salah, ejaan tu salah, kena tukar signboard tu. Okay, tapi masa Captain Nobody masuk dan sampai je ke dalam jewelry store tu, alright, dia nampak ada satu customer ni pakai macam sweater. Rupa-rupanya customer tu dia ada pegang pistol dekat dalam dia punya sweater dia lah. Okay, so si Captain Nobody ni dah nampak. So Captain Nobody ni pun minta lah pen dekat Mr. Sullivan ni. Mr. Sullivan ni bagi pen, dan sambil waktu dia nak bagi pen tu, dia cepat-cepat tekan alarm. Bila dia tekan alarm, bila alarm tu berbunyi, perompak tu pun lari. So tak sempat lah nak rompak kedai tu. So secara tak sengaja Captain Nobody dah selamatkan Sullivan couples ni dalam satu rompakan. Okay, seterusnya adalah aeroplane. Okay, aeroplane. Okay, aeroplane ni pula cerita dia pasal kumpulan Ferocious the Ferret ni. Okay, kumpulan tim abang dia ni, tim American football abang dia ni, dia ada mascot. Okay, mascot tu adalah ferret. Okay, ferret ni nanti saya share ferret ni macam mana. Alright, okay. Okay, dia macam macam tupai pun je. Nantilah saya share gambar dia. Alright, okay. So diorang ni pun pergi ke sekolah dan cakap akan ada satu lelaki student, pelajar yang bertuah, yang akan dapat jaga ferret ni. Rupa-rupanya student yang bertuah tu adalah Captain Nobody. So si Newt ni dapatlah peluang jaga ferret tu. So masa dia on the way nak balik rumah, tiba-tiba dia nampak sepupu Reggie Ratner yang bernama Ricky Ratner. Ricky Ratner ni bawa geng. Dia stop si Captain Nobody ni. So dia macam marah lah, marah Captain Nobody ni, sebab semua orang kan macam bully usi Reggie Ratner ni. So Ricky Ratner ni si Ricky Ratner ni tak boleh terima benda tu. So dia stop Captain Nobody. So dia suruh bagi tahu kawan-kawan abang dia yang stop harassing, jangan kacau, jangan bully, jangan kacau lah si Reggie Ratner ni. So dia dah nampak ferret tu dalam sangkar. Dia nampak binatang ferret tu dalam sangkar. Dia dengan kawan-kawan dia tu pun tolaklah sangkar tu, dan ferret tu keluar daripada sangkar tu. Okay, ferret tu pun lompat dan lari, dan 3 orang ni, si Captain Nobody, JJ dengan Cecil ni pun kejarlah si ferret ni sampailah dekat satu highway yang banyak kereta. Highway, jalan besar, kereta banyak. Okay, budak 10 tahun tu pergi kejar nak selamatkan si ferret ni. Okay, bila dah sampai dekat highway tu, Captain Nobody dia tahan pakai tangan lah. Okay, dia tahan. Okay, stop, semua orang stop. Alright, dan akhirnya dia berjaya. Semua kereta stop. So bila semua kereta tu stop, tiba-tiba ada satu aeroplane yang dia punya enjin tu tak berfungsi. Dia nak buat emergency landing. So pilot dia tu yang tengah bawa kapal terbang tu, aeroplane tu, dia nampak kawasan tu tiba-tiba kereta semua berhenti. So dia pun cepat-cepat buat emergency landing. So secara tak sengaja, si Captain Nobody ni dah selamatkan aeroplane tu from crash. Okay, daripada jatuh, daripada terhempas. Okay, so semua orang cakap Captain Nobody lah yang tolong stopkan aeroplane tu supaya mendarat. Dia kebetulan je sebenarnya. Alright. Okay, yang terakhir sekali adalah yang nampak Captain Nobody macam hero adalah W, Water Tower. Okay, Appleton Water Tower. Okay, di Appleton Water Tower ni cerita dia macam ni. Semua orang tengah kecoh, cakap Reggie Ratner ni nak bunuh diri. Okay, Reggie Ratner ni nak committed suicide lah. Okay, Reggie Ratner ni dia dah pergi panjat Appleton Water Tower.
Dan semua orang fikir yang Reggie Ratner ni nak bunuh diri. Tetapi sebenarnya Reggie Ratner ni dia pergi panjat tower tu untuk buat, dia nak spray logo tim bola dia tu dekat atas water tower tu. Dia nak buat tak bagus lah, vandalism lah, spray cantik-cantik mana boleh kan. Okey, tapi orang fikir terbalik, orang fikir dia ni nak bunuh diri. Jadi Captain Nobody ni dia terpanggil untuk stopkan Reggie Ratner ni daripada bunuh diri. Sebab dia rasa dia seorang je yang tahu yang Reggie Ratner ni tak bersalah. Okay? Sebab ada satu malam tu dia mimpi yang dalam mimpi dia tu yang Reggie Ratner ni tak bersalah. Yang bersalah adalah Daryl Speed. Daryl Speed punya helmet yang terhantuk dekat helmet abang dia tu. Jadi yang menyebabkan abang dia koma. Tapi sebab semua orang dah fikir Reggie Ratner ni buat, jadi Reggie Ratner ni stres. So Captain Nobody ni rasa macam dia seorang yang tahu yang cerita sebenarnya. Okay, tentang kejadian yang tackle tu lah. Jadi dia pun beranikan diri untuk panjat Appleton Tower tu. Appleton Water Tower tu dia punya tangga pula dah rosak. Alright. Dia punya tangga tu apa nak cakap, old school lah, dah karat apa. Dia macam dah tangga lama lah, dah tak boleh lebih 2 orang panjat lah, nanti dia akan patah lah. Okay, so Captain Nobody ni pun panjat. Dia pun panjat ladder tu. Tower Appleton Water Tower tu. Perlahan-perlahan sampai ke atas dan akhirnya dia pun berjaya. Dia jumpa dengan Reggie Ratner, dia borak. Rupanya dia perasan kaki Reggie Ratner tu tersekat dekat atas tu. So dia pun tolong buka tali kasut Reggie Ratner ni dan dia cakap eloklah kita turun bawah. Okay, waktu nak turun bawah tu tangga tu kan usang kan. So Reggie Ratner tu cakap biar aku turun dulu, lepas tu kau pula turun. Tapi sebab si Reggie Ratner ni dia tak sabar, jadi waktu Captain Nobody tu turun, dia pun sibuk nak turun. Kan Captain tu dah usang kan. Jadi tiba-tiba Captain Nobody tu lose balance dan dia tak boleh nak stabilkan diri, dia pun jatuh. Nasib baik dia jatuh tu kat bawah tu ada macam satu tilam lah. Okay, jadi dia jatuh atas tilam tu. Tapi tiba-tiba tak disangka si Reggie Ratner ni pun terjatuh dan dia pun jatuh atas Captain Nobody tu. Dan menyebabkan kaki Captain Nobody tu patah sebab dah terempap. So dia pun dimasukkan ke hospital dan satu bilik dengan abang dia. Jadi semasa dia satu bilik dengan abang dia tu, dia sedih tengok abang dia tak bergerak, koma. Kesian lah, banyak wire apa semua. Dia pun tiba-tiba dia throwback balik, dia ingat balik waktu dia kejadian yang waktu pagi kan ada saya cakap hit the shower kan, ada kan. Dia pun dia teringat benda tu. So dia pun cakap kuat-kuat dekat abang, hit the shower. Tiba-tiba abang dia baling bantal dekat Captain Nobody tu dan menyebabkan abang dia dah terbangun daripada koma. So perkataan hit the shower tu menyebabkan abang dia terjaga. So semua orang happy, menangis happy lah, ketawa-tawa sebab gelak, happy lah sebab abang dia dah bangun. So bila abang dia dah tersedar daripada koma, abang dia pun pergilah satu jemputan talk show sebab abang dia kan famous kan. So dalam talk show tu sebenarnya dalam talk show tu dia akan macam meraihkan tim abang dia yang dah menang lah, menang game American football tu lah, penghargaan lah. So dia macam ada, nanti dia akan ada perarakan untuk celebrate kemenangan tu. Macam mana JDT kan pernah buat kan, JDT bola kan pernah buat. Okay, so abang dia cakap saya sebenarnya tak layak untuk dijulang dekat atas tu. Sebenarnya kita kena appreciate bagi penghargaan the real hero, iaitu Captain Nobody. So akhir sekali Captain Nobody, JJ dengan Cecil tu dia dijulang dekat perarakan tu, diikuti dengan kumpulan abang dia. Dan for the first time ever perarakan tu dimainkan oleh pasukan muzik dari sekolah abang dia dengan sekolah The Chargers. Dia macam berbaik-baik lah sekolah si Reggie Ratner ni. So diorang pun buat perarakan. So akhir sekali semua orang happy, rutin dah macam biasa, diorang dah hidup normal macam biasa. So berakhirlah cerita ini. Alright, okay, so itu lebih kurang cerita ni secara simple yang saya boleh explain kat awak semua. Saya harap awak tengok dan awak faham. Awak kena baca juga cerita ni in English version. Awak kena so you akan lebih faham. Okay, awak dah faham dalam bahasa Melayu. Okay, sekarang awak baca dalam bahasa Inggeris. Nanti awak akan faham banyak vocab, awak akan faham banyak isi-isi dan idea dan cerita ni yang sebenarnya lebih detail. Alright, so saya harap semoga awak semua diberi kefahaman dan kemudahan. Dan lepas tu saya akan buat video yang lain pula. Okay, thank you. Assalamualaikum.